minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning, sabahul khair diucapkan kepada rakan-rakan sahabat-sahabat penonton setia. Rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya, dengan peluang kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, maka pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama berada di dalam taman-taman syurga menerusi majlis ilmu di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Bertemu lagi kita di dalam edisi 16 Februari 2023 bersamaan 25 Rajab 1444 Hijrah, hari Khamis. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan kepada pelajar-pelajar SPM yang mungkin ambil masa sedikit untuk menonton rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan adik-adik sekalian untuk menjawab setiap kertas-kertas soalan yang akan mendatang ataupun pada hari ini dan juga hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Kita seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, kita membuatkan topik-topik yang cukup menarik, cukup penting untuk kita sama-sama pelajari. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan lagi sambungan di dalam perbincangan kita menerusi surah As-Saffat, di mana pada hari ini kita akan meneruskan lagi untuk ayat 62 hingga ayat 65 insya-Allah. Di dalam silibus tafsir dan taranum ini seperti biasa kita menampilkan tokoh-tokoh ilmuwan, pakar-pakar, murabi kita yang cukup mahir di dalam bidang Al-Quran. Dan pada pagi ini salah seorang lagi tokoh dan juga murabi yang cukup saya segani, siapa lagi, tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Handsome Datuk apa lagi ni dengan muffler macam dekat kata mai daripada Scotland kan? Scotland. Kau betul kan? Different presentation. Beza sikit sebab apa, kalau tak sama, kalau Datuk tak ada muffler tu samalah kita macam lebih kurang moderator juga panel pada pagi ini insya-Allah. Jadi saudara sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah sebagai permulaannya seperti biasalah, kalau dalam silibus tafsir dan taranum ni kita nak sama-sama sebagai permulaannya nak mendengar baik-baik kalimah cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah As-Saffat ayat 62 hingga 65 yang akan diperdengarkan oleh yang berbahagia Datuk kita. Silakan Datuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih ya Allah kerana menghidupkan kami setelah kami direhatkan untuk seketika, dan kepada Kau jugalah kami akan dikembalikan. Itulah doa yang harus kita baca setiap pagi kita bangun daripada tidur. Ibu ayah, para penonton yang saya kasih sekalian, apa khabar semua? Didoakan semua berada dalam dakapan kasih sayang, naungan rahmat dan juga inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sama-sama kita mengikuti bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim yang saya akan bacakan daripada surah As-Saffat mulai ayat 62 hingga ke 65 dengan taranum Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Begitulah ayat suci Al-Quran Al-Karim daripada ayat 62 hingga ke ayat 65. Allah berfirman yang bermaksud adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Manakah yang lebih baik, lempah kurniaan yang termaklum itu atau pokok az-zakum? Dalam ayat ke-63 Allah berfirman inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Sesungguhnya kami jadikan pokok zakum itu satu ujian bagi orang-orang yang zalim di dunia dan azab seksa bagi mereka di akhirat. Manakala ayat ke-64 innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sebenarnya ia sebatang pohon yang tumbuh di dasar neraka yang marak menjulang. Manakala ayat yang ke-65 tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Buahnya seolah-olah kepala syaitan-syaitan yang keluar daripada api neraka atau kerak api neraka. Begitulah 4 potong ayat daripada 62, 63, 64 dan 65. 4 ayat ini yang kita bacakan pada pagi ini adalah menceritakan mengenai perihal balasan bagi mereka yang mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada ayat ini, sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu manusia nikmat syurga. Dia manusia sentiasa diberi pilihan, Jap. Diberi pilihan sama ada you mau perkara baik, nak cari jalan syurga atau nak cari jalan neraka. Manusia ada pilihan, manusia yang memilih, supaya manusia tidak menyalahkan takdir di akhirat kelak. Tak ada siapa pun yang berbalas hujah dengan Tuhan di pada mahsyar kelak. Oleh yang demikian Allah sajikan kepada kita pelbagai nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah ini sebelum ayat menceritakan mengenai neraka. Itulah neraca ataupun itulah satu kebiasaan paparan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Allah akan beri kita targhib. Targhib maksudnya digalakkan manusia. Ayuhlah beramal soleh, ayuhlah beramal soleh, beriman, tinggalkan perkara yang ditegah oleh Tuhan. Kerana kamu dijanjikan syurga, kamu dijanjikan pelbagai nikmat, kamu dijadikan kehidupan kekal abadi dalam taman-taman syurga yang indah permai, yang tidak tergambar oleh akal manusia. Dan pelbagai nikmat itu disajikan sebagai motivasi kepada manusia supaya manusia tinggalkan perkara yang ditegah dan cari jalan untuk kembali ke pangkal keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kalau kalian gagal untuk mentaati aku dan enggan dan tidak terpanggil untuk menyahut seruan masuk syurga, maka inilah balasan-balasan dalam neraka. Antara dua itu mana yang agaknya rasa diri itu cenderung? Diri itu galak ke mana sebenarnya? Adakah masih mahu kekal dengan melakukan keingkaran dan dihumbankan neraka, ataupun mencari jalan
untuk kembali kepada keridhaan Allah dan menikmati nikmat-nikmat syurga. Jadi dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberitahu manusia mengenai peringatan-peringatan supaya manusia kembali ke pangkal jalan. Kita lihat dalam ayat yang ke-62 bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum." Nuzul, perkataan nuzul, sebelum itu, manakah yang lebih baik? Limpah kurniaan yang termaklum itu atau pokok zakum? Begini, manusia ditanya satu soalan, mana lebih baik? Cak, kan? Mana lebih baik? Nikmat. Kalau saya kata, antara dua kereta nak sebut kereta kan kereta nasional, kereta kancil kah atau kereta Mercedes? Dua-dua kereta. Tapi kalau pilihan manusia, mestilah manusia nak Mercedes. Nak jalan kaki ataupun nak motosikal? Motosikal. Sebab manusia tak mau susah. Allah tanya kepada manusia, "Adzalika khairun." Setelah aku ceritakan kepada kalian mengenai perihal syurga, nikmat-nikmat dalam syurga, takkan kalian mahu lagi syajaratuz zakum? Begini, dalam surah Al-Kahfi, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Perkataan nuzula selalu Quran guna untuk menggambarkan satu tempat persinggahan atau satu tempat yang disajikan dalam bentuk syurga. Nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal abadi di dalam syurga tersebut dan mereka tak mau keluar, mereka tidak mau digantikan dengan yang lain. Mana mungkin manusia rasa seronok duduk rumah yang serba daif, tak ada elektrik, tak ada lampu, tak ada air, tak ada kemudahan-kemudahan. Sekali dia disajikan dengan syurga, disajikan dengan istana, segala lengkap. Hidangan makanannya dihidang oleh orang, tepuk tangan, bidadari belahi datang, dan keriangan pakaiannya, perhiasannya, semua itu. Setelah dia duduk dalam istana yang serba indah permai, mahu atau tidak dia kembali ke pinggiran jalan, ataupun mahu atau tidak dia duduk di rumah-rumah yang serba dhaif, mahu atau tidak? Mesti tidak mahu. La yabghuna anha hiwala. Mereka tak mahu. Sebab itu Quran sebut nuzula. Sebaik-baik tempat turun, tempat disinggahkan manusia adalah syurga. Kita diturunkan tu, kita disinggahkan ke syurga. Takkan yang itu dilihat tidak baik lalu mencari syajaratuz zakum? Am syajaratuz zakum? Apa itu syajaratuz zakum? Kita dengar dalam Quran syajaratuz zakum. Dalam Quran ada beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala ceritakan mengenai syajaratuz zakum. Antaranya surah ini. Dan dalam surah-surah lain pun Allah Subhanahu wa taala ada beritahu kepada manusia. Saya sajikan kepada ibu ayah. Dalam surah As-Saffat Allah mulakan adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Satu. Dalam surah Al-Waqiah Allah tanya lagi, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhalunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakum." Wahai orang yang mendustakan, wahai orang yang sesat, sesungguhnya kalian akan makan daripada pokok zakum. Itu kali kedua Tuhan sebut. Kali keempat Allah Ta'ala sebut mengenai syajarah zakum dalam surah Ad-Dukhan ayat 43. "Inna syajarataz zakum ta'amul athim." Sesungguhnya pokok zakum ini adalah makanan bagi mereka yang melakukan dosa. Ta'amul athim. Saya teringat satu riwayat, tapi ini qiraat syadzah, dinisbahkan kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud baca Ta'amul jahim. Ta'amul athim dia baca dengan Ta'amul jahim. Dia sebut itu sebagai qiraat syadzah, qiraat yang tidak diterimalah, ditolak sama sekali. Cuma apa yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud adalah qiraat tafsiriyah. Dia nak beritahu Ta'amul athim, makanan bagi pendosa. Jadi mungkin orang pendosa makanan, dia kata lah ta'amul jahim. Itulah makanan yang disajikan dalam neraka. So ada 3 tempat Quran sebut zakum. Dalam surah Safat yang kita sedang bincang, kemudian kita akan lihat juga dalam surah Al-Waqiah, dan kita juga akan lihat dalam surah Ad-Dukhan. Jadi 3 tempat Allah Ta'ala sebut mengenai syajaratuz zakum. Dan dalam satu bacaan saya yang lain, makanan, Cak. Makanan dalam syurga, makanan dalam neraka.
Kita tahu makanan syurga buah-buahan, ada delima, ada anggur, ada sungai-sungai yang mengalir dan tidak puas orang makan daripada nikmat-nikmat tersebut. Manakala makanan untuk ahli neraka ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran ada 3 jenis makanan ahli neraka. Pertama sekali dhari'. Dhari'. Keduanya dhari' ni apa dhari'? Makanan dhari' ini dalam Quran sebut bila Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai dhari', la yusminu wala yughni min ju', dan juga min dhari', makanan itu dhari'. Dhari' ini adalah asyaukah. Syaukah maksudnya duri. Duri-duri. Pokok katakan kita ada pokok bunga ros kat rumah lah, contoh ibu ayah. Ada pokok ros, bunga ros. Bunga ros tu daunnya sudah kering, bunganya sudah layu, tinggal batang saja dengan duri. Itulah dia dhari'. Itu dia dhari'. Maksudnya makanan pokok-pokok kayu yang tinggal duri sahaja. Itu dhari'. Manakala makanan kedua Quran sebut ghislin. Wala ta'amun illa min ghislin. Ghislin adalah sesuatu yang mengalir daripada tubuh badan ahli neraka. Bila ahli neraka ini duduk diseksa dalam api neraka, terbakar kulit, keluar cecair. Kan kalau kita luka ada cecair keluar kan? Itu sebagai cecair-cecair keluar ataupun nanah ke. Semua ini ditadah jadi makanan, jadi minuman bagi ahli neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah zakum. Dhari', ghislin, zakum. Ini jenis-jenis makanan yang Quran sebut akan disajikan kepada ahli neraka. Jadi, mana yang kita nak pilih sekarang ni? Kita nak pilih makanan yang cukup enak, lazat, yang sangat istimewa, serba indah hidangannya, atau kita nak makan makanan yang terhina, yang langsung di dunia ini manusia rasa geli. Apatah lagi tak ada orang kunyah duri kot. Dia ambil duri nak makan. Tak ada. Tak ada. Kita tercekik tulang ikan pun. Allahuakbar. Jenuh. Seksa. Macam-macam. Petua bagi nak bagi hilang tulang. Itu tulang ikan. Belum dibayangkan lagi duri-duri yang menjadi ratah duri itu. Jadi semua itu kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada siksaan-siksaan api neraka, dan kita mahu biarlah kita kekal dalam syurga. Jangan ke mana, kita ada beberapa ayat lagi yang sangat menarik untuk dibincangkan bersama. Insya-Allah, doktor. Jadi sidang betul sekalian, 3 makanan dalam neraka, ad-dhari', ghislin dan juga zakum. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan pada Allah Subhanahu taala ni untuk kita semua mampu untuk jauhkan diri kita daripada melakukan perkara yang mendapat murka Allah Subhanahu taala. Insya-Allah banyak lagi yang kita akan bincangkan dan bualkan. Kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu taala untuk meneruskan lagi pembelajaran kita menerusi surah As-Saffat ayat 62 hingga 65. Sekiranya kalau minggu lalu saya ambil sedikit bingkisan, pada minggu lalu kita bincangkan daripada ayat beberapa ayat 58 hingga 61, di mana kita bincangkan berkaitan dengan di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sekiranya kita menjadi penghuni syurga Allah
Amin Rabbil Alamin. Namun pada hari ini kita akan membincangkan pula berkaitan dengan azab siksaan Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya seandainya kita termasuk di kalangan ahli-ahli neraka, mohon dijauhkan. Jadi saudara sekalian, di sini kita nampak di mana Allah SWT sendiri pun memberikan di dalam ayat bila mana diceritakan tentang kenikmatan, Allah juga akan menceritakan sedikit tentang kesengsaraan sebagai pengajaran buat kita untuk memilih jalan mana yang terbaik. InsyaAllah sidang betul sekalian, sekiranya ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi doktor, kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan ayat berikutnya doktor, iaitu ayat yang ke-63. Silakan tu. Ayat ke-63. Baik, jadi kita sekarang ni kita nak bincang zakum. Ini asal perkataan za dari 3 huruf saja. Zai, qaf, mim. Zaqama. Zaqama maksud dalam bahasa Arab makan sampai tak berhenti. Makan tak berhenti-henti makan. Makan disebabkan itu menjadi satu siksaan. Makan tak berhenti-henti. Itu zakum. Tapi bila sebut syajaratuz zakum, dia ada satu istilah atau satu kalimah mengenai sejenis pokok yang tumbuh dalam syurga. Dalam neraka, minta maaf saya. Dalam neraka. Ada orang tanya, Ustaz, dalam neraka ada pokok ke? Dalam neraka ada pokok ke? Ada pokok. Dia sesuai dengan sifat neraka tu. Sesuai dengan sifat neraka, ada pokok dalam neraka. Jadi ada juga yang bertanya, Ustaz, dalam neraka ni ada orang lapar ke sampai orang nak makan pokok? Ada lapar lah, sebab itu ada orang makan. So, dia diberikan jenis-jenis seksa. Ditimbulkan lapar, diberikan makanan. Kalau tak ada lapar, maka tak adalah jenis seksaan makan bentuk makanan. Dikena timbulkan rasa lapar. Maka dalam neraka pun, ahli neraka pun akan rasa lapar. Bila lapar, kalau kat dunia lapar, dia ada nasi kandar. Oh, sedap. Dia ada mi goreng, dia ada nasi lemak, dia ada macam-macam makanan yang enak. Tapi kalau lapar dalam neraka, itulah makanan yang ada. Tapi menjadi satu ketetapan Tuhan, ahli neraka mesti lapar. Mesti lapar. Tapi dalam syurga tak sempat lapar. Sentiasa kenyang. Dan makanan sentiasa ada. Enak-enak pula tu. Sebab itu dalam tafsiran ayat ini bila ulama bincang, tapi sebelum itu Cak, kita tengok dalam hadis Nabi SAW, baginda ada sebut mengenai zakum ini. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, saya minta supaya ibu ayah cuba perhatikan bersama-sama dengan saya. Dalam riwayat Imam Tirmizi, baginda Rasulullah SAW ada bersabda, "Lau anna qatratan minaz zaqumi qutirat fi darid dunya la fasadat ala ahli dunya ma'aishahum. Fa kaifa biman yakun ta'amuhu?" Yang bermaksud, sekiranya setitis sahaja air daripada zakum itu jatuh ke bumi, setitis. Setitis tu banyak mana, Cak? Sikit sangat. Sikit sangat. Setitis tu sikit sangat. Kalau kita ambil air mur, kita titis kan? 1 titik, 2 titik. Itulah titis. 1 titis. Kalau 1 titis saja yang jatuh daripada zakum ke bumi ini, nescaya la fasadat ala ahli dunya ma'isyahum. Dia jatuh, semua kehidupan manusia akan rosak. Lebih dahsyat daripada atom. Allahu Akbar. Lebih dahsyat daripada senjata yang dicipta oleh manusia. Lebih dahsyat daripada apa-apa jenis chemical weapon yang kalau manusia jatuhkan atas dunia ini. Bila Allah jatuhkan setitis saja daripada air zakum, maka semua rosak. Tumbuh-tumbuhan akan mati. Binatang semua akan mati. Habis kering kontang bumi ini. Jadi padang jarab, padang terkukur, kata orang. Fakaifa biman yakunu ta'amuhu. Kalau itu keadaannya, boleh bayang tak depa pergi makan benda ni? Allah. Kalau itu makanan dalam neraka, cukup mengerikan, cukup menakutkan kita. Sebab itu manusia harus melihat bahawa ini adalah satu peringatan yang sangat keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah beri pelbagai galakan untuk kita dapat syurga. Sebab itu membentuk Muslim yang berusaha mendapat manfaat daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri daripada kemudaratan.
Dia manusia dekat akhirat besok, sebab saya sebut tadi kan, manusia dekat akhirat besok, dia akan duk bantah, dia akan duk berhujah, dia rasa tak puas hati bila masuk neraka, dia tak puas hati, dia akan bantah. Dia akan bantah, dia akan salah menyalah. Makhluk yang pertama dia akan salahkan syaitan. Syaitan yang akan disalahkan. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Setan pula, iblis ni pula duk jawab. Dia kata, jangan salahkan aku. Dan kalian tahu aku ni sudah lama kufur kepada Tuhan. Yang kau ikut aku kenapa? You don't blame me. Jangan salahkan saya. Dalam bahasa Melayu, twist and turn kan. Dia maksudnya nak melepaskan diri, salahkan orang lain. You have to responsible. Kena ambil tanggungjawab dengan izin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala buat perbandingan, bertanya tentang apakah lebih baik di antara nikmat-nikmat yang telah dinyatakan dengan pokok zakum. Pokok zakum satu dengan pelbagai nikmat tidak tertanding, sebab Nabi pun sebut setitis air daripada pokok zakum habis rosak musnah seluruh alam ini. Menurut Imam Ats-Tsa'labi, nuzulan bermaksud rezeki. Bermaksud manakah rezeki yang lebih baik antara nikmat ahli syurga dan nikmat ahli neraka, iaitu pokok zakum. Bukan nikmat lah. Dia azab lah, azab. Sebab itu bila kita baca dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat manakah kalian nak dustakan wahai jin dan manusia? Ada ahli tafsir yang melihat ala maksudnya bukan nikmat mana yang kamu dustakan, tetapi kekuasaan Tuhan, kudrat Tuhan yang mana kamu dustakan. Sebab dalam neraka itu dia bukan nikmat tetapi adalah seksaan. Seksaan yang mana kamu dustakan dan mana janji Tuhan yang kamu dustakan pada hari ini. Persoalan ini sama sekali tidak bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai jawapan. Allah tanya kan? Allah tanya, adzalika khairun am syajaruz zakum? Dia berbentuk soalan. Pastinya bukan Tuhan nak bersoal jawab, tetapi Tuhan nak timbulkan supaya manusia mahu berfikir sebelum tibanya masa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum berakhirnya hayat di atas permukaan bumi. Persoalan jenis ini adalah bertujuan untuk menarik perhatian dan memberikan kesedaran kepada pembaca. Imam Az-Zamakhsyari pula mentafsirkan nuzulan sebagai hasil. Apa yang kita tanam, kita tuai. Nuzul itu adalah hasil. Maksudnya ayat ini bertanya tentang apakah yang lebih baik di antara hasil terhadap seseorang. Hasil amal soleh saya ni adalah syurga, hasil amal sayyi'ah saya, amal taleh, amal jahat saya, amal maksiat saya adalah neraka. Manakah lebih baik? Dalam ayat yang berikutnya, ayat 64, inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sesungguhnya kami jadikan pokok zakum itu satu ujian bagi orang-orang zalim di dunia, iaitu zalim di dunia dan azab seksa bagi mereka di akhirat. Allah jadikan. Tadi kita bila lihat ayat ini, fitnah, perkataan fitnah tu. Apa yang dimaksudkan dengan fitnah? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Perkataan fitnah dalam Al-Quran membawa 12 maksud. Ada 12 maksud bagi perkataan fitnah. Kalau dalam bahasa Melayu, fitnah ni ada berapa maksud? Ada satu saja. Apa maksud fitnah? Menceritakan keburukan orang lain. Itulah fitnah. Tapi dalam Al-Quran, setiap kali kita jumpa fitnah, kita kena tengok keseluruhan ayat. Apa yang dikendaki oleh Al-Quran melalui perkataan fitnah. Dalam ayat ini, fitnah ni ujian. Allah jadikan ianya sebagai satu ujian. Manusia sentiasa diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk manusia ini diuji, dites siapakah yang lebih baik amalannya. Jadi menjadi satu ujian bagi golongan yang melakukan kezaliman. Kezaliman maksudnya meletakkan sesuatu perkara tidak kena pada tempat dia. Sebagai manusia, wajar atau tidak saya melakukan kezaliman? Tidak wajar. Saya tidak boleh berlaku zalim kepada makhluk sesama manusia dan tidak boleh menzalimi diri saya dan menzalimi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila zalim itu, dia gagal menggunakan panca indera dia untuk mengimbangi apa yang Tuhan takdirkan untuk dia. Betul tak? Allah bagi saya mata, takkan saya nak zalim pada mata saya? Allah bagi saya mulut, zalim pada mulut, bercakap mengenai perkara-perkara yang tidak baik, mengadu domba dan bawa mulut ini untuk memfitnah orang. Fitnah pada telinga, saya dengar perkara yang tak baik dan perkara yang tak baik belum tentu betul. Kemudian saya sampaikan pula kepada orang lain, tangan dan kaki, fitnah. Tuhan beri kita segala sesuatu, Tuhan uji dengan demikian. Sama juga harta, pangkat dan jawatan.
adalah fitnah, adalah ujian. Sayogialah bagi mereka yang memanfaatkan semua yang Tuhan bagi ini untuk mencari keredaan dia. Dan dia dapat tahu yang ni baik, yang ni buruk. Maka fitnah dia yang berikutnya adalah Tuhan beri dia akal yang waras untuk difikir, buat pilihan yang tepat. Jangan salah, sebab mustahil orang yang waras sentiasa melakukan perkara yang salah. Hanya orang gila je buat keputusan tak betul. Curi duit, gila. Pecah amanah tu gila Tak nama waras, dia. tak Makan waras. rasuah tu gila. Gila. Dia tak waras. Dalam keadaan you ada rezeki yang halal, kenapa you pergi cari rezeki yang haram? Itu kan gila nama dia. So you tidak waras. You tidak menggunakan kewarasan akal untuk mengimbangi, memilih sesuatu jalan pulang yang betul. Sebab itu manusia harus melihat bahawa dia tidak mudah tertipu dengan ujian. Sayyidina Ali sebut pada dunia ni, Sayyidina Ali sebut, ya dunia ghurri ghairi. Hei dunia, engkau nak tipu, kau tipu orang lain, bukan Ali. Kita bagi tahu pada dunia, hei dunia, engkau nak tipu orang lain, kau bukan tipu aku. Dan saya tidak mudah tertipu dengan dunia. Namun dunia syarat dengan perhiasan, syarat dengan tipu daya. Jadi manusia ini bila dia menzalimi diri dia, maka jadilah dia terpesong daripada jalan yang benar. Dia mencari jalan yang singkat sebab keseronokan sementara. Jadi ini di antara perkara yang Tuhan nak ingatkan manusia melalui ayat ke-60, 63. Berhati-hati, jangan mudah terpengaruh. Zakum merupakan pokok yang kita telah sebutkan dalam neraka. Pokok zakum tersebut sahaja menjadi azab kepada penghuni neraka, malah ia menjadi fitnah buat orang-orang yang zalim. Menurut Az-Zamakhsyari, fitnah bermaksud mihna dan azab. Dialah azab untuk mereka. Musyrikin Mekah mempersoalkan bagaimana pokok ini boleh berada di dalam neraka, walhal api boleh membakar pokok. Justru mana mungkin pokok boleh tumbuh dalam neraka? Mereka mempermain-mainkan berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Semalam dalam capaian saya baca satu riwayat mengenai pokok zakum, tapi saya akan cerita selepas ini. Jangan ke mana-mana. Nak tahu tentang riwayat berkaitan dengan pohon zakum. Dan juga yang menariknya tu, Datuk membincangkan ayat Quran ni, setiap kalimah tu rupanya perlu difahami secara menyeluruh. Ya. Tak boleh ambil satu, sebab memberikan maksud seperti mana fitnah itu sendiri membawa kepada 12 maksud yang berbeza. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan lagi berkaitan dengan topik ini. Namun sebelum itu kita berehat seketika. Kembali sebentar saya lagi, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu di rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru setelah selesai berjeda sebentar tadi. Jadi Alhamdulillah kita kembali dalam perbincangan kita menerusi surah As-Saffat ayat 62 hingga 65. Kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa jangan lupa untuk tekan butang suka, butang like tu banyak-banyak kali, biar orang nampak kita punya live segment kita pada pagi ini. Seterusnya jangan lupa juga untuk kita berkongsi ilmu yang kita dapat pada pagi ini. Ilmu yang cukup mahal, ilmu berkaitan dengan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu berkaitan dengan Al-Quran, dengan menekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebar luaskan kebaikan, sebar luaskan ilmu kepada sahabat-sahabat dan juga saudara terdekat kita, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Tadi yang menariknya, Datuk berhenti tepat pada nak mencerita kepada kita satu riwayat berkaitan dengan pohon zakum. Jom sama-sama kita dengarkan. Silakan Datuk. Terima kasih kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saya berharap yang tak puasa tu dah baca-baca kopi. Hari Khamis kan? Hari Khamis. Baca kopi, minum kopi kan. Sambil-sambil siap-siapkan diri untuk bekerja. Kalau saya di rumah sebelum pergi bekerja tu memang buka lah. Sambil-sambil siap-siap anak tu memang dengar Tanyalah Ustaz kan. Alhamdulillah banyak manfaat yang kita dapat, banyak perkongsian-perkongsian yang kita tidak jemu-jemu disajikan oleh para sarjana ataupun para tokoh-tokoh ilmuwan kita. Alhamdulillah. Cerita mengenai pokok zakum. Dia pokok zakum ni orang Arab Quraisy tak kenal. Dia tak tahu. Dia kata pokok zakum ni apa benda pokok zakum? Muhammad ceritakan satu pokok yang tak pernah dikenali oleh orang Arab Quraisy. Sebab itu
pokok zakum ini adalah kalimah yang kita tahu zakum ni makan sampai kenyang, makan tak berhenti-henti ni. Itu perkataan zakum, zaqama. Tapi zakum ni juga membawa maksud pokok yang berduri. Pun ia juga. Sebab golong masyarakat daripada Afrika, ada satu riwayat Abu Jahal lah. Abu Jahal ni dia selalu pertikaikan Quran. Dia pun juga pertikai, dia lah orang yang pertikaikan ayat cerita mengenai zakum ni. Dia kata, apa zakum-zakum Muhammad duk cerita-cerita dongeng ni, apa benda ni? Datang seorang lelaki daripada Afrika turun ke Mekah. Pada masa itu Abu Jahal tanya, apa itu pokok zakum? Dia kata, di negara kami zakum itu adalah tamr. Tamar, pokok korma tu disebut sebagai zakum, pokok korma. Dia, bila saya, kenapa orang Afrika tu dia sebut pokok zakum ini adalah pokok korma? Dia mungkin dia dari sudut talauha kan, dia tolak maksudnya dia daripada bawah ni naik atas, tolak maksudnya dia akan mencabang di atas. Dan pokok itu, kalau pokok korma lihat dekat-dekat dia punya pelepah tu, dia ada duri. Dia ada duri, pangkal-pangkal dia ada duri. Mungkin itu juga menjadi salah satu punca kenapa dia dinamakan dengan zakum. Dinamakan dengan zakum. Tapi itu bukanlah keputusan muktamad, dan saya bila Google semalam saya cuba tengok apakah pokok zakum ini boleh digambarkan oleh manusia. Adalah orang ambil beberapa physical pokok dalam plantation ni. Dia ambil pokok yang ada kepala itu macam kepala orang, kepala binatang. Dia agak pelik sikit. Tapi bila saya baca-baca balik, saya dapati bahawa itu adalah satu andaian. Mustahil manusia boleh gambarkan sesuatu dalam Al-Quran ni secara tepat. Dia paling mustahak juga, dia kata ka'annahu ru'usu syayatin. Pokok itu seolah-olah seperti kepala-kepala syaitan. Macam mana nak gambar kepala syaitan? Siapa pernah tengok syaitan? Kan kalau ada orang gambarkan syaitan ni, dia pegang tongkat lah, ada tongkat, kemudian ada ekor, dia ada tanduk. Jadi mungkinlah ada di situ beberapa riwayat ada disebut. Nabi ada sebut macam mana bentuk syaitan. Syaitan ini dia ada tanduk, qarn, dia ada zail, dia ada ekor. Ada di sana beberapa riwayat. Tetapi nak dilukiskan balik, itulah manusia lukiskan. Itulah jadinya. Cuma pokok itu seperti kepala-kepala syaitan. Mungkin kepala syaitan ni, kalau tengok kepala syaitan pada gambaran yang Nabi beri, dia ada tanduk. Kan dia paling tidak menjelek. Quran ini jelek. Dapat jadi pakai dah saya. Jadi Quran bila nak menggambarkan sesuatu kehodohan, kehodohan dengan izin minta maaf saya, dengan sesuatu perkara yang tak elok nak gambarkan hodoh, dia akan gambarkan dengan syaitan. Sebab memang hodoh kot. Dia kata, kau ni hodoh macam syaitan ni, pokok tu pun hodoh, kepala dia macam kepala syaitan. Takkan nak lagi. Kan kita kan bila kempen dadah itu najis, supaya orang tak pergi. Supaya orang tak ambil. Bila najis orang tak suka kan, dia nak gambarkan supaya hodohnya dadah itu digambarkan dadah itu najis. Nak sampai nak suruh orang jangan ambil najis, jangan ambil dadah. Itulah dia. Satu perkara yang jijik, satu perkara yang jelek, satu perkara yang hodoh, satu perkara yang dijauhi oleh manusia, satu perkara yang tidak diingini, tidak mahu didekati. Tapi peliknya ada orang nak juga. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Pada ayat ke-64 Allah berfirman, sebenarnya ia sebatang pohon yang tumbuh di dasar neraka yang marak menjulang. Dasar neraka dia marak menjulang sampai ke atas. Jadi neraka ini kalau dikata asal, kalau sebut dalam kalau kita lihat dalam Quran perkataan asal untuk pokok. Dalam surah Ibrahim Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabit. Asl, perkataan asl, alif sad lam, asl. Asluha thabit wa far'uha fis sama. Maksudnya asluha thabit, maksudnya akar tunjang dia tu menjunam ke bawah. Itu asl. Tunjang, akar tunjang itu menjunam ke bawah, menjunam ke tanah. Kalau ayat Quran ini sebut mengenai pokok zakum, aslil jahim, maksudnya akar tunjang dia itu disuburkan dengan neraka. Dengan api neraka. Maka yang meluap itu adalah api neraka. Dan makanan itu adalah basically adalah neraka. Api-api dalam neraka.
Kita sebab itu kita pun dalam bulan Rejab ni kita selalu cerita mengenai Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda lihat bagaimana orang makan api. Orang makan api masuk dalam mulut, keluar ikut belakang. Makan, keluar. Orang tanya apa ni? Ini makan harta anak yatim. Jadi begitulah beberapa gambaran supaya manusia takut, manusia tak mau. Banyak mana kita boleh makan kat dunia ni? Allahuakbar. Tak sempat. Apa yang kita nak makan? Betul. Kita ada duit banyak pun banyak mana kita boleh makan? Tak mampu banyak mana pun. Banyak mana. Jadi hujungnya manusia ni dia kejar sesuatu yang tidak ada penghujung. Bila kata manusia dengan dunia ni memang tidak ada penghujung. Saya tidak menghalang orang nak mencari kekayaan, kesenangan. Tetapi kekayaan, kesenangan itu adalah untuk mewujudkan suasana yang boleh menaungi orang lain. Adik-beradik, sanak saudara, kawan, kerabat, dapat bekerja, dapat rezeki, dapat bayar zakat, dapat berinfak, dapat berwakaf. Baru nampak subur dan juga bermaksud dan bermakna segala wang ringgit penat lelah dia tu berbaloi. Kalau tidak kumpul, suka tengok banyak sangat. Ni orang gila je macam tu. Dah sekali habis juga, meninggal. Siapa akan besok orang berebut? You sendiri besok tak boleh nak dikecapi. Tak boleh nak dikecapi. Sebab itu Quran sebut di akhir hayat ni manusia ni akan minta penangguhan kan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kan manusia akhir hayat ni dia kata, wahai Tuhan, boleh tak kau tangguhkan sikit aku nak berinfak. Dan kalau boleh Quran kata wa anfiqu, dan berinfaklah sebelum datang ajal. So itu maksudnya innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Dia pokok yang akarnya tu dia daripada neraka. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita ciri-ciri zakum. Yang pertama ianya tumbuh di dasar api neraka, api yang marak menjulang. Pokok zakum itu dapat hidup dalam neraka kerana ia memang keluar dari asal api neraka, dari dasar neraka. Pokok tersebut sememangnya mempunyai kaitan dengan api dan kerana itulah ia dapat hidup dalam neraka. Ada pokok perlukan air, perlukan tanah. Tapi pokok dalam neraka dia pelik. Dia tak perlukan air, dia tak perlukan tanah. Dia perlukan api je. Justru bayangkan satu pokok yang boleh hidup dalam api neraka. Maka tentu ia bukanlah pokok biasa. Ia bukanlah pokok yang segar. Pokok yang segar yang menyenangkan orang yang melihat dan memegangnya. Apatah lagi memakannya. Betul kan? Kalau pokok indah permai, suka nak buat buaya, duduk berteduh, kan, lepak-lepak, kan. Ni pokok ni tak ada. Dia hilang sifat pokok yang manusia lihat di dunia ni, dia lain. Kan, sebab itu dalam surah Al-Dukhan Allah Taala berfirman, "Inna syajarata zaqum ta'amul athim, kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim." Ingatlah, sesungguhnya pokok zakum, buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa, iaitu dalam neraka. Makanan ini pula panas seperti tembaga cair, mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. Melalui ayat ini, tidak hairanlah bagaimana makanan ini boleh menjadi panas dan boleh mendidih dalam perut kerana asal kejadiannya juga daripada api neraka. Allahu Akbar. Jadi Datuk sebenarnya memberikan kita satu tamparan yang hebat sebenarnya, di mana akan memberikan kita satu rasa gerun bila mendengarkan perihal tentang zakum ni. Apatah lagi hadis yang dikongsikan oleh Datuk tadi berkaitan dengan setitis air daripada zakum itu sendiri mampu memusnahkan dan juga merosakkan apa yang ada di atas muka bumi ini. Bayangkan sekiranya ataupun seandainya kita ini salah satu ataupun salah seorang yang terpaksa memakan buah tersebut, mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita, insya-Allah. Jadi dalam tu sekalian banyak kita akan bincangkan, namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Kekal bersama kami, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, sedap tu sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mengundang 1001 rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya keberkatan agar dipermudahkan segala
perjalanan kehidupan kita pada hari ini, insya-Allah. Masih lagi kita dalam perbincangan kita menerusi surah As-Saffat ayat 62 hingga 65. Jom kita teruskan lagi untuk tafsiran bagi ayat yang ke-65 daripada yang berbahagia Datuk, sebelum mana kita meraihkan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Silakan Datuk. Terima kasih kepada Ibu Ayah, para penonton yang saya kasih sekalian, kerana terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, terutamanya dalam membincangkan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim untuk kita tadabbur, faham. Paling tidak konsep pendekatan yang saya cuba perkenalkan kepada Ibu Ayah akan membantu untuk kita melanjutkan lagi konsep yang sama dalam kita membaca Quran dan mentadabbur. Bila kita jumpa satu ayat, bagaimana saya nak faham ayat itu? Saya mesti lihat apakah punca kalimah tersebut, dan kenapa kalimah itu dipilih letak dalam surah tersebut, dan kenapa pula ayat itu berbunyi dengan membawa kalimah yang tersebut. Macam saya sebut tadi, fitnah kan? Fitnah tadi ada 12 makna. Ada membawa maksud syirik, ada membawa maksud ujian, ada membawa maksud perhiasan, ada juga membawa maksud yang lain. Jadi kita perlukan kepada pembacaan. Jadi tidak mudah untuk tidak seharusnya kita bila kita baca kita terus mentafsirkan tanpa ada latar belakang. Man takallama fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini yang disebut oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebut, sesiapa yang membicarakan mengenai perihal ayat-ayat Al-Quran tanpa didasari dengan ilmu yang betul, maka dipersiapsediakan untuk di tempat tinggal dalam api neraka. Sama juga bagi hukuman orang yang bercakap mengenai hadis Nabi tanpa ada asal usul. Terutamanya hadis-hadis yang diriwayatkan tidak ada asal usul, hadis-hadis maudhu', hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang didustakan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas baginda sebut bahawa disiapkan untuk mereka tempat duduk dalam neraka. Begitu dengan Al-Quran. Mustahil Al-Quran ini membawa sesuatu yang di luar konteks. Ramai orang membincangkan ayat Quran ini di luar konteks. Dia musibah pertama adalah dia bukan ahli dalam bidang tersebut bila bercakap. Saya bila membaca satu ayat ni, saya perlukan nak faham satu ayat, saya perlukan hampir 2-3 jam. Kena membelik beberapa buah buku. Benda yang pertama sekali saya perlu capai adalah kitab mufradat. Mufradat yang membincangkan perihal kalimah-kalimah yang ada dalam Al-Quran. Dia tidak semua tempat. Contohnya ru'us. Apa yang dimaksudkan dengan ru'us? Apa yang dimaksudkan dengan fitnah? Apa yang dimaksudkan dengan syajarah? Apa yang dimaksudkan zakum? Dia perkataan yang sangat jarang digunakan dalam Al-Quran. Zakum disebut 3 kali dalam Al-Quran. So kenapa digunakan 3 kali? Dan apa maksud zakum? Kena kembali balik punca kalimat tersebut. Saya sebut ni sebagai disiplin. Disiplin untuk kita faham tafsir Al-Quran. Bila kita membicarakan sesuatu perkara, biar nampak kita tahu mengenai perkara yang kita nak bicarakan. Kalau tidak, dia akan menjadi fitnah. Jadi fitnah. Dia akan jadi fitnah. Dia tidak dapat memandu kepada jalan yang lebih sejahtera lah mengikut ayat Al-Quran. Pada ayat ke-65 Allah berfirman, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Buahnya seolah-olah kepala syaitan. Kepala syaitan. Jadi buah-buah yang keluar itu seperti kepala-kepala syaitan, dengan ada tajamnya, dengan jeleknya. Jadi takkan itu yang dimakan oleh manusia. Mengikut beberapa tafsiran yang saya baca, ciri-ciri kedua adalah buah-buahan pohon zakum berupa kepala-kepala syaitan. Kita pun sebut tadi beberapa riwayat mengenai syaitan tadi. Ciri-ciri ini menunjukkan kejelekan dan keburukan buah zakum yang dimakan oleh penghuni neraka. Menurut Ibnu Abbas, sekiranya ingin mensifatkan sesuatu perkara dengan hina dan jelek, maka disamakan dengan syaitan. Ayat ini merupakan huraian tambahan terhadap keburukan fizikal pokok zakum selepas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keburukan dalaman pohon zakum dalam ayat yang lepas. Maksudnya fizikal dalam. Nampak dia mesti pokok, bila pokok dia ada hasil. Pokok mangga itu buah dia apa? Hasil dia apa? Buah, berbuah, manis atau tidak? Elok atau tidak? Bila sebut pokok mangga ni, saya teringat sekejap. Saya beli pokok anak benih mangga ni. Ini beli anak benih mangga. Dekat masa beli tu, dia ada klip gambar. Klip gambar mangga lah. Buah mangga. Saya tanya, ni pokok mangga apa ni kak? Ini dalam macam gambar ni lah cik, dia kata. Kalau tengok dalam gambar tu, kalau pokok mangga tu besar, buah dia panjang ni cak. Kan? Kita kata, ini best ni. Bawa balik tanam. Lepas 5 tahun dia berbuah.
Jadi mangga yang banyak-banyak tu, yang macam yang kecil-kecil, yang buah macam dia anggur tangkai-tangkai kan. Kalau orang Kelantan dia panggil pauh ringan, pauh ringai dia panggil kan. Buah-buah ni selalu dimakan oleh ibu mengandung. Mangga tu ya. Kecil-kecil tu. Banyak-banyak dia serat dia pun banyak kan. Jadi dah lain pula jadinya. Beli lain, tanam lain, jadi tumbuh lain. Cuma saya nak beritahu, pokok ni biasa orang nak hasil buah. Buah kalau manis, ranum, elok. Sekarang pun duk bubut tanam pokok musangking. Sebab dia nak buah yang sedap, ranum dan ada nilai, harga. Ini tidak. Itu dunia kan. Kan ini tidak. Pokoknya, fizikalnya buruk, hasilnya juga buruk yang memudaratkan. Tambahan terhadap keburukan dan kejelekan pokok zakum, Al-Baghawi menyatakan bahawa zakum merupakan pokok yang buruk, pahit dan tidak enak dimakan. Manakala Abu Hayyan Al-Andalusi pula menyatakan bahawa zakum adalah pohon yang beracun dan sesiapa yang menyentuhnya akan membengkak serta berkemungkinan mati kerananya. Ini di antara pentafsiran diberi oleh para ulama. Sebab itu asal perkataan zakum adalah makan tak berhenti-henti, makan berlebihan. Sudah pasti menjadi satu azab, tidak terdaya untuk menerimanya. Lebih menyakitkan bila azab ini tidak akan berkurangan dan akan terus berterusan sampai bila-bila, seperti mana digambarkan pengulangan dalam ayat yang digambarkan dalam surah An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami akan membakar mereka dalam api neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasakan sengsara yang sama. Bukan kira bakar-bakar habis. Dia bakar, tumbuh balik, bakar lagi. Bakar, tumbuh balik, bakar lagi. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Begitulah Cak. Ulasan dan juga tafsiran daripada ayat 62 sehingga kepada ayat 65 mengenai perihal neraka dan salah satu pokok yang Allah perincikan dan Allah ingatkan semaksimum mungkin supaya manusia takut untuk menghampiri, apatah lagi untuk membayangkan mengenai pokok zakum dan juga azab dalam neraka. Allahu Akbar. Jadi bila menyebutkan perkataan zakum itu sendiri pun Datuk, apa yang Datuk kongsikan tadi tu, perkataan zakum itu pun dah asal yang tak baik, makan berlebihan. Jadi jom kita sama-sama kawal pemakanan kita. Jadi mudah-mudahan saudara sekalian daripada penerangan tafsiran daripada ayat 62 hingga 65 itu memberikan kita sedikit pencerahan berkaitan dengan azab siksa Allah Subhanahu taala yang cukup pedih di akhirat kelak insya-Allah. Jadi saudara sekalian, banyak kita akan bincangkan. Kita nak raikan soalan, namun sebelum tu kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz sambungannya di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. Alhamdulillah sedang tu sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menjalin hubungan silaturahim di antara kita, seterusnya menjadi asbab kita semua bersama-sama bergandingan tangan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Masih lagi dalam perbincangan kita menerusi surah As-Saffat ayat 62
62 hingga ayat 65. Pada pagi ini kita mendapat satu nasihat, satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang perihal berkaitan dengan azab, di antara salah satu azab yang akan diterima oleh mereka yang menjadi penghuni neraka. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada menjadi ataupun bersifat ataupun dengan sifat melakukan perkara-perkara yang mampu mengundang azab siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah masa yang ditunggu-tunggu sudah pun tiba, iaitu acara untuk kita meraihkan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat penonton kita. Insya-Allah soalan pertama daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ayat-ayat kali ini menggambarkan pohon zakum sebagai makanan ahli neraka. Soalan saya, apakah mesej atau ironi di sebalik Allah menyediakan makanan dan minuman buat penghuni neraka, sedangkan segala hidangan itu hanya menambah kesengsaraan mereka? Terima kasih Ustaz. Silakan Datuk. Okey, terima kasih kepada Puan Intan Zurina atas soalan tadi. Ya, ironinya Allah Subhanahu Wa Taala beri mesej yang sangat jelas kepada manusia supaya manusia terpanggil untuk melayan ataupun untuk berusaha mendapatkan makanan-makanan dalam syurga, bukan makanan-makanan neraka. Kita pun tahu, Cak, biasanya saya dah biasa panggil Cak Anda Luqman. Biasanya kita akan tanya kat kawan, "Weh, kat kawasan tu mana tempat makan sedap Mana tempat best tu best nak makan? Aku dah pergi try situ, mana tempat best kan?" Kalau saya nak pergi kan, katakan saya pergi Melaka. Saya dapat jemputan ke satu kawasan. Saya akan tanya kawan itu, "Kat situ kat mana best tempat makan?" Kan? Betul. So kadang-kadang orang viralkan tempat makan yang sedap apa semua kan. Sebab manusia memang galak nak pergi ke tempat-tempat macam tu, sebab dia nak merasakan keenakan, seronok makan. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan makanan yang paling dahsyat. Dalam neraka dia ada makanan, ada minuman. Kita sebut makanan ni lebih kepada zakum, dan minuman itu pula minuman dalam bentuk nanah. Dalam bentuk nanah, cecair-cecair yang keluar bertubuh manusia, timah ataupun bahan-bahan yang dibakar, mendidih, timah yang dibakar kemudian dituang dalam mulut, itulah minuman ahli neraka. Jadi semua ini menggambarkan bahawa manusia harus berusaha untuk menjauhkan diri daripada dihumban ke neraka. This is the message very clear. Bila Tuhan memberi arahan, beritahu ini mudarat yang ada. So oleh yang demikian, janganlah kalian mendekatkan diri melalui satu amalan sehingga tercatat nama masuk ke dalam neraka. Kita sebut sebelum ini di awal bicara, kita sebut dia ada makanan yang namanya zakum, atau dimula dengan dori'. Dori' ini adalah duri-duri yang kering, makanan. Kemudian kita juga ada kemudian disebut juga dalam Quran ni makanan yang namanya ghislin, cecair-cecair yang keluar, termasuklah juga nanah dan sebagainya. Yang ketiga juga disebut sebagai zakum. Jadi ini makanan selain daripada minuman yang ada. Semua ini adalah sebagai satu peringatan yang keras kepada umat Nabi Muhammad SAW supaya cari makanan yang baik dan tinggalkan yang buruk ini. Kita menuju kepada nikmat yang tidak terperi, itu menempa nama sebagai ahli syurga. InsyaAllah. Jadi memberikan kepada kita peringatan untuk sentiasa menjadi yang terbaik agar kita dapat merasakan makanan dan juga minuman yang terbaik, insyaAllah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada saudara Muhammad Yasir Bangci. Ini panggilan manja lah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, kenapakah insan khususnya yang bergelar Muslim masih melakukan kejahatan meskipun sudah beriman dengan adanya azab neraka di hari akhirat nanti? Terima kasih Ustaz. Silakan Tok. Ya, kenapa Muslim masih melakukan perkara-perkara yang ditegah kejahatan ataupun satu keburukan? Manusia ini dia sentiasa terdedah, Cak. Dia sentiasa terdedah. Kan ada satu cerita seorang lelaki, dua orang adik-beradik. Seorang melakukan, adik ni seorang yang sangat soleh, abang ini seorang yang sangat toleh, sangat banyak melakukan maksiat. Abang yang dah puas melakukan maksiat, dia kata aku nak berubah. Adik yang puas melakukan amal soleh, dia kata aku nak try buat benda jahat sekali. Tapi dalam perjalanan itu kedua dia tertembung dan juga masing-masing bertemu dengan ajal. Yang buat amal soleh itu sepanjang hayat buat amal soleh, mati kerana dia sudah melangkah pergi ke satu perbuatan yang tak baik.
Masa dia telah mulakan, dia keluar untuk pergi buat benda tak baik. Abang dia pula dah daripada perkara yang jahat dia buat selama ini, melangkah kaki masuk untuk buat amal soleh. Jadi kedua-dua mereka sudah ada usaha untuk seorang nak berubah jadi baik, seorang nak berubah daripada baik jadi jahat. Jadi bertemu dengan ajal. Iman ini saudara Yasir, iman ini dia adalah satu perkara yang sangat unik. Sukar untuk ditambat. Sukar untuk ditambat. Dia agak liar. Kalau tidak dipujuk, kalau tidak dirayu, kalau tidak dibenteng, dia akan mudah terlepas. Sebab tak kuat iman tu, rapuh. Baru disajikan sikit dah lemah longlai lah. Iman dia rapuh sangat, very fragile kata orang tu kan. Sangat rapuh iman dia tu. Sebab kita tahu iman ni juga Nabi sebut ada musim pasang dia dan ada musim surut dia macam air laut. Yazidul iman bi ityan al-a'mal as-salihah. Maksud iman itu bertambah menjadi kuat, kukuh apabila manusia melakukan amal soleh. Dan iman itu menjadi lemah, menjadi rapuh dan hanyut, diselaput pula disadur dengan kegelapan, jadi kelabu asap kerana melakukan perkara-perkara yang ditegar. So, yang masalahnya, dia iman yazid wa yanqus ni satu perbahasan ulama kerana berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Cuma kita khawatir, takut ada yang kata macam ni, Cak. Dia kata, ada musim pasang, ada musim surut. InsyaAllah semoga aku mati masa pasang. Dia minta macam tu. Masya Allah. Tak, siapa yang boleh tetapkan akan kita mati musim pasang? Belum tentu. Belum tentu musim pasang tu kita mati. Dan masa surut mati. Kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala beri kita husnul khatimah. So Yasir, iman itu harus disuburkan dengan amal soleh dan pastikan keliling persekitaran kita, kawan kita, apa yang kita cakap, apa yang kita makan, apa yang kita lihat, dengan siapa yang kita bergaul, apa yang kita baca, semua ini sangat penting untuk kekalkan posisi iman. Sebab itu tak lama lagi kita akan puasa, Datuk Luqman. So musim puasa iman yazid. Musim iman itu akan naik. Semua kita iman, masya-Allah. Masjid penuh, surau penuh, subuh pun ramai orang, tarawih ramai orang, masjid macam hari Jumaat. Iman sedang bertambah. Yang jarang-jarang baca Quran pun bulan puasa dia akan baca Quran. So, jadi nampak iman bertambah. Kan itu madrasahnya. Itu tarbiyahnya yang patut, bukan habis di bulan puasa saja. Terus kekal sampai ke bulan puasa yang akan datang. Tapi itulah dia musim ada pasang, musim surut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan iman kita ni sentiasa dalam keadaan subur dan juga dalam keadaan pasang. InsyaAllah. Kalau bateri tu dia full charge lah. InsyaAllah. Sentiasa full charge. Kalau kita tengok kan, kalau dia tinggal satu bar, apa kita buat? Terus charge. Kita iman kita juga nampak macam lemah, charge lah. Qiyam ke, kan, banyakkan istighfar, baca Quran, charge balik. Supaya dia lemah, rasa yang lemah ni saya je yang tahu. Yang lemah saya je tahu. Saya tahu, jadi saya lah yang kena pulihkan balik. Jadi itulah kaedahnya. Mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah. InsyaAllah. Amin. Sentiasa cas kita punya iman apabila merasakan sudah bersurut. InsyaAllah, sidang tu sekalian, untuk soalan berikutnya, Datuk, kita nak raikan pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqmanul Hakim dan juga Ustaz Datuk Dr. Farid Rawi Abdullah. Saya Umar Abdul Majid dari Felda, Cini, Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar pagi ni? Alhamdulillah, saya sehat. Da'i dan Datuk sehat ya. Alhamdulillah. Silakan Tuan Haji Omar soalan pagi ni. Soalan saya begini, Datuk. Datuk cerita tadi mengenai makanan orang dalam neraka, iaitu zakum tadi tu. Jadi soalan saya, Datuk, kita dah tahu dah, Datuk, kita dah baca dah ayat Quran, dah jelaskan macam mana Datuk terangkan tadi. Masalah ni, kita ni manusia biasa, Datuk. Untuk kita terus naik, meningkat ni iman tu bukannya senang, Datuk. Kita boleh buat semua tu, tapi kadang-kadang kita ni ada ujub juga, ada sifat ujub, ada riak dan sebagainya. Jadi kadang-kadang amal ibadah kita tu ditolak. Jadi ini yang paling menakutkan, paling menggerunkan.
Dan kita dah tahu tadi neraka memang cukup menggerunkan, Datuk. Jadi soalan saya, bagaimanakah kaedah terbaiklah, Datuk, untuk kita ni mengekalkan, sentiasa maintain iman tu, jangan ada turun naiknya. Tapi kalau dia naik, tak apalah, kita mati masa dia naik. Kalau masa dia turun tu, kata Datuk, dia susah. Jadi, adakah cara yang terbaik, kaedah yang terbaiklah, Datuk? Kita dah tahu balasan begitu hebat, begitu menggerunkan, mengerikan. Jadi kita ni, janganlah terpesong ke arah itu, Datuk. Jadi adakah kaedah yang terbaik, tip-tip yang terbaik untuk kita kekalkan iman kita itu, supaya kita meninggal dalam yang dikatakan pengakhiran yang baik, husnul khatimah yang kita impikan semua umat Islam ini, Datuk. Itu soalan saya, Datuk dan Dai. Terima kasih banyak, Sama-sama. Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan berkaitan dengan tips untuk maintain iman, Datuk. Tapi untuk jawapannya tu, kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian. Kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru di dalam segmen terakhir untuk episod pada hari ini, di mana kita membincangkan topik berkaitan dengan surah As-Saffat ayat 62 hingga 65. Jangan lupa untuk teruskan lagi sambungan pembelajaran kita di dalam episod-episod yang akan datang menerusi surah As-Saffat ni. Sebab apa? Banyak cerita-cerita yang menarik yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersama-sama ambil pengajaran dan juga ibrah di sebaliknya, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, sebelum kita berhenti sebentar tadi, kita menerima satu soalan daripada Tuan Haji Omar kita yang bertanyakan tentang tips bagaimana untuk kita mengekalkan keimanan kita dan juga meningkatkan juga keimanan kita, Datuk. Silakan, Datuk. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid daripada Feldah, Chini. Terima kasih di atas soalan tadi. Dia sangat mustahak juga untuk kita faham tips. Bila tanya mengenai tips, terus saya terfikir surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan, di hujung surah Al-Furqan ni, dia Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat daripada ayat 63 sampai ayat 77, kurang lebih 15 ayat ni, Allah menyajikan kita kepada satu kaedah check and balance. Check and balance kita punya alignment iman tu. Alignment iman tu kita nak check and balance melalui surah Al-Furqan mulai ayat 63 sampai 77. Di antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dimula dengan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Jadi ini di antara check and balance. Pertama sekali, sifat ibadur rahman adalah sifat yang akan tertonjol dengan meningkatnya iman. Nak buat apa? Pertama sekali, kita tak balas dengan orang. Kita sentiasa berbaik dengan orang. Itu pertama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, tidak berbalah dan sentiasa berbaik, jawab baik, balas baik dan sentiasa mendirikan amal soleh. Terutamanya sebut qiyamah, berqiyam, menghidupkan amal soleh. Terutamanya qiyam ni sangat-sangat penting untuk menginsafi diri. Cubalah solat malam kalau nak tahu betapa rasa seronoknya dan rasa insafnya diri dengan Tuhan. Cuba berbicara dengan Tuhan. Kemudiannya, selalukan banyak berdoa, Rabbana srif anna adzaba jahannam, wahai Tuhan, alihkanlah, palingkanlah neraka daripada kami. Tapi kita minta Tuhan palingkan neraka, dalam masa yang sama kita macam nak jadi penghuni neraka. So check and balance. Yang keempatnya pula, Allah suruh kita berinfak. Berinfak ni pula, ingat dalam rezeki yang kita ada, dalam kantung wang yang kita ada hak orang lain.
Kemudian Allah pesan kepada kita, jangan kamu sama sekali menyembah selain aku, sama ada dalam ibadat maupun dalam perkara-perkara yang lain. Manusia kadang-kadang nampak macam sembah Tuhan, tapi dia juga menjadi hamba dunia. Bila di antara pilihan nak pilih Tuhan kan nak pilih dunia, berapa ramai yang pilih dunia daripada pilih Tuhan, daripada pilih Allah? Sebab dia akan pilih dunia. Nanti Allah dia kata dia ada peluang untuk kembali. So pilih Allah dulu. Dan jangan pula ada di antara kita yang membunuh orang lain. Kadang-kadang dia sekarang tak bunuh secara fizikal, bunuh karier orang, menikam orang, memburukkan orang, menjatuhkan orang. Itu pun sama juga. Yang berikutnya pula dalam ayat yang sama Allah Ta'ala beritahu kita wala yaznun, tidak berzina. Dan pastikan kalau ada kesilapan-kesilapan berlaku, di antara check and balance yang lain adalah sentiasa bertaubat, ucapkan kalimah taubat, istighfar illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka yang beriman, beramal soleh, tak berhenti-henti beramal soleh, dan dihapuskan amal-amal sayyiah dia. Kan Nabi pesan, setiap perkara buruk kalau kamu terlakukan atau kamu terlanjur melakukan satu keburukan, susulilah dengan kebaikan. Semoga tamhuha. Quran ayat Nabi sebut tamhuha, supaya dia dapat padam. Dan anak-anak yang soleh menjadi dambaan setiap ibu ayah. Pastikan anak itu anak yang soleh. Kalau ibu ayah tak check and balance ibu ayah tu sendiri, macam mana lahir anak yang soleh? Kalau rumah itu bukan rumah yang menyajikan, dia tidak rumah yang melahirkan zuriat yang soleh dan soleha. Dan mereka juga tidak bercakap perkara-perkara yang merepek. Dia cakap perkara-perkara dongeng dan tidak suka kepada perkara-perkara palsu, dusta. Sebab Quran mengajar kita kepada hak, benar. Kan? Begitulah seterusnya Quran mengajar kita beberapa check and balance. Saya sebut ni, saya dah simpulkan, tapi kalau Haji Umar dan juga sahabat-sahabat di rumah, ibu ayah, ambil Quran, baca surah Al-Furqan daripada ayat 63, tengok macam mana Tuhan bagi kita check and balance untuk kita buat alignment supaya iman kita sentiasa dia naik atas. InsyaAllah berbaik dengan orang, tidak berbala, qiyam, berdoa, berinfak dan beberapa lagi dikongsikan oleh bagian doktor. Itu boleh kita cari ataupun kita boleh baca di dalam Al-Quran melalui surah Al-Furqan daripada ayat 63 hingga ayat 77 tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga menjawab soalan daripada Haji Omar. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Pak Suli Romli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, adakah ayat ke-62 ini ayat yang menyuntik semangat untuk terus berusaha mencari syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan yang diridainya, di samping menolak perbuatan mungkar kerana amaran Allah Subhanahu Wa Taala bahawa pohon zakum itu makanan ahli neraka, dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ayat ini supaya kita berfikir yang mana satukah menjadi pilihan kita semasa di dunia ini lagi. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Datuk. Ya, terima kasih kepada Pak Su Rosli. Itulah tujuan Al-Quran. Al-Quran memberitahu siap-siap supaya manusia kelak tidak menyalahkan sesiapa. Inilah perkeliling, inilah peraturan, inilah disiplin, inilah requirement yang muktamad daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia mencelikkan mata dia, celikkan mata hati dia supaya melihat bahawa persiapan yang harus dibuat itu adalah persiapan ke mana? Persiapan ke mana? Ya, persiapan dia mesti persiapan ke syurga. Sebab neraka itu setakat hari ini kita dengar, kadang-kadang kita gerun, kadang-kadang kita lupa. Dan kalau tak diceritakan, dia akan jadi macam seolah-olah tak ada neraka lah. Kadang bila kita beri peringatan, dia kata ustaz ni tak ada cerita lain, neraka. Ke syurga pun kita cerita juga, bukan tak cerita. Sebab kita sayang, kita nak lebih ramai lagi yang menjadi penghuni syurga. Sebab Nabi sebut bahawa syurga itu dijadikan untuk orang muttaqin. Syurga itu untuk kita. Sebab itu ada pelbagai tawaran yang disediakan. Nabi Adam alaihissalam, bila Nabi Adam alaihissalam telah melakukan satu kesilapan, Allah sajikan kepada Nabi Adam alaihissalam doa. Nabi Adam baca doa. Kan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih.
Jadi Adam belajar beberapa kalimah daripada Tuhan, lalu Tuhan ampunkan dia. Apa kalimah-kalimah tersebut? Kalimah-kalimah taubat, kalimah-kalimah keinsafan. Jadi kalimah-kalimah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan Nabi Adam alaihissalam. Saya sebut ni, manusia sentiasa diberi peluang untuk membetulkan diri. So belum terlewat lagi bagi mereka yang ingin membetulkan diri, tapi menangguh daripada membetulkan diri itu adalah satu musibah. Jadi saya berharap supaya kita semua pakat-pakat cari jalan untuk masuk syurga. Ya. InsyaAllah. Satu perkongsian pada Datuk berkaitan dengan bagaimanakah caranya sekiranya kita telah pun terlanjur melakukan suatu perkara untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi Datuk, kita sebenarnya sudah berada di penghujung rancangan. Sebagai kesimpulannya Datuk, boleh tak Datuk kongsikan kepada kami 3 pengajaran ayat daripada ayat 62 hingga 65 yang kita pelajari pada hari ini, Datuk? Silakan. Terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada Luqman, kepada ibu ayah, penonton yang saya sangat-sangat kasihi. Semoga kita semua dalam naungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, supaya Al-Quran berhujah dan juga menjadi saksi untuk kita baca dan kita hayati. Di antara perkara yang perlu kita belajar ialah pertama sekali Allah Subhanahu wa taala beri kita peringatan jangan sama sekali mendedahkan diri ataupun terjerumus kepada perkara yang boleh membawa kita kepada neraka. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala memberi pelbagai bentuk gambaran azab dalam neraka supaya perkara itu benar-benar tergambar, benar-benar menjadi pasak ataupun menjadi satu yang terukir untuk kita sama sekali jauhi daripada perkara tersebut. Yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala gunakan pelbagai uslub, pelbagai bentuk konotasi ayat untuk memujuk manusia ini dalam bentuk peringatan-peringatan supaya manusia insaf dan melihat kasih sayang Allah di sebalik setiap peringatan. Macam seorang ibu memberi peringatan kepada anak, jangan buat, jangan lakukan. Itu bukan bermaksud ibu tak sayang, itu bukan bermaksud ibu tak kasih, ayah tak kasih, tetapi ibu ayah sangat mengasihi anak mereka. Yang keempat adalah menjadi satu kewajipan kepada kita beriman sepenuh hati kepada Al-Quran Al-Karim. Semua yang dijanjikan itu adalah satu yang kepastian. Yang kelima, Al-Quran memberitahu kepada kita supaya buatlah persiapan untuk bertaubat dan juga membetulkan apa yang telah silap, sebab masih diberi peluang. Terima kasih. Kalau ada salah dan silap, ibu ayah, saya mohon jutaan kemaafan. Mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadi ayat suntikan untuk terus kita merindui syurga dan terus kita mengasihi setiap amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan 3 pengajaran itu mampu untuk kita semat di dalam sanubari kita dan juga ingatan kita untuk kita sama-sama beramal, insya-Allah. Jadi Datuk, boleh Datuk rangkumkan dengan bacaan doa ringkas. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita pada pagi ini. Silakan Tok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yatba'una matrudan wa la mahruma. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung rancangan ini kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah, mohon limpah kurnia kasih sayang dan keampunan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah hendaknya seorang pun yang meninggalkan majlis ini melainkan mereka telah meraih keampunan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak beranak kami, dosa sanak saudara kami, dosa jiran tetangga kami, dosa sahabat andai kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami mereka yang sentiasa merindui amal soleh. Jadikanlah nama kami terpahat sebagai ahli neraka. Jadikan nama kami terpahat untuk menjadi ahli syurga ya Allah. Janganlah hendaknya nama kami sama sekali ditersena dalam sebagai ahli neraka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami daripada siksaan api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar wa ghadabil jabbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallah khairan katsira Datuk di atas bacaan doa juga perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala kekalkan Datuk dalam kesihatan. Panjangkan usia Datuk untuk terus menyampaikan ilmu untuk kami semua insya-Allah. Jadi sidang tu sekalian jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Dai Hakim dan juga ahli panel kita Al-Fadil Ustaz Yaakob Yusra yang akan membincangkan topik berkaitan dengan pelaburan halal atau haram. Jadi insya-Allah jom sama-sama kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi alhamdulillah saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana. Bertemu lagi kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru.